Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sidang hadirin, sahabat-sahabat para pendengar. Saya ingat dah ada pendengar setia lah untuk channel Dr. Muk ni. Mendengar wacana kita saban seminggu 2 kali Tok Muk ya, dengan kita ni sekali, dengan yang bicara wanita, bicara muda tu. Lepas tu ada satu lagi saya ingat. Ada 3 dah banyak rancangannya. lagi negara kita. Tu dia. Maksudnya dia boleh jadi TV Tok Muk lah ni. Boleh jadi. Ni satu dua lagi boleh jadi. Satu TV macam rancangan ikhlas apa semua. Dan Yalah. sebahagian tanah tengoklah macam yang sesi lepas dengan ada pensyarah kita daripada Dr. Nauraudahnya, Ustazah Fatimah Syarhannya. Itulah mulailah. Nampak menarik tu, isu pun anak tengok, boleh tahan juga panas dia tu. Cadang Ustaz Zarudin pun dah mula tu lah. Cadangan tu. Alhamdulillah. Baik, jadi hari ini kita sambung kepada rancangan kita saban minggu, iaitu membahaskan kembali ataupun bukanlah menafsirkan kembali, tapi memberikan satu semangat ataupun kefahaman yang lebih realistik dengan situasi di negara kita ni. Kerana kita faham Al-Imam Hasanul Banna bila mengasaskan Usul 20 ataupun pengikut dia yang susunkan untuk dia susun berdasarkan latar belakang perkembangan politik, perkembangan ilmu, isu-isu semasa pada zaman tersebut di Mesir khususnya. Jadi di Nusantara kita, alam Melayu, Malaysia, Semenanjung ni ada isu kita sendiri. Tapi prinsip-prinsip yang dibahaskan cukup relevan. Itu yang kita rasa wajar kita angkat gagasan itu tu. Dan Tok Muk memberikan nama Asas 20 yang pada saya cukup prominent lah dia punya penjelamaan itu. Dan kita sudah bahas 3 asas ataupun usul yang saya ingat Ustaz kami akan pergi secara turutan dan mengaitkan antara satu sama lain. Dan hari ini datang pada satu isu yang begitu spesifik sebenarnya, iaitu berkaitan dengan akidah syariat juga sebenarnya, tapi khususnya berkaitan akidah. Kalau boleh saya baca dulu di punya matan ringkas ni, usulur rabi' wat tamaim war ruqa wal wada'u wal ma'rifatu wal kahanatu wad di'ahu ma'rifatil ghaib wa kullu ma kana min hadzal bab munkarun tajibu muharabatuhu illa ma kana ayatan min Qur'anin aw ruqyatan ma'thuratan. Maksudnya azimat jampi ruqyah, yakni jampi serapah wadak. Wadak ni apa wadak ni ke apa tu? Benar-benar serupa lah tu. Jampi serapah, bomo tu dah. Macam tangkar mangkal lah ni. Yang dikalungkan di leher. Ada setengah orang letak dia pada anak-anak mereka. Ataupun dari segi pakar, ramalan-ramalan dengan membuat garis di pasir perdukunan, mengaku tahu hal-hal gaib dan semisalnya adalah kemungkaran yang wajib dibanteras. Kecuali disebutkan di sini illa ma kana ayatan, kecuali berasaskan ayat-ayat Quran ataupun ruqyah daripada Quranin atau ruqyatan ma'thuratin, yakni ruqyah syar'iyah lah kita kata di sini ya. Jadi ada garis pemisah yang halus antara kaedah yang diterima syarak dengan kaedah yang berlawan dengan syarak. Jadi kebetulan sebagaimana Dr. Kamil pun sebut, ini memang minat saya 3-4-5 tahun ni tu. Okey, iyalah. Sebab berpuncanya selain pada saya tukar daripada sejarah tamadun Islam pergi kepada pengajian Melayu tu, antara isu utamanya yang mencetuskan perkara ini melihat keluarga sendiri Tok Muk, orang keliling kita. Bagaimana secara realitinya seorang yang soleh, baik, puasa, zakat, hajinya tak tinggal, maksudnya seorang Muslim yang baik, jaga aurat sempurna, bahkan Tok Lebar, Tok Haji, orang masjid, orang surah, jemaah tak tinggal. Tapi dalam masa yang sama, minat dengan Tok Bomo, Pawan, Dukun, Tangkal, Mangkal, Sial. Jadi fenomena ini menyebabkan saya jadi apa jadi lagu tu. Sedangkan Islam tu sendiri mari suruh buai benda ni.
Jadi membuatkan saya kena tengok balik, baca balik, nak faham orang Melayu. Itu yang kata jadi bila masuk pengajian Melayu tu, nak faham cara orang Melayu berfikir, pemikiran beragama orang Melayu tu lagu mana. Dia tengok Islam ni sebagai gapo. Dia menarik benda tu. Rupanya bila tanya sarjana-sarjana di belah barat kita tengok, mereka pun tertarik dengan benda tu lah. Antaranya Jonathan A.C. Brown, seorang ulama hadis sebenarnya, tapi dia Amerika, Islam lah. Dia ni ketika dia menyampaikan satu ucap tama di Oxford, orang tanya dia, seorang yang berbangsa Cina daripada Malaysia, daripada Kedah, tanya soalan ke dia tentang situasi Islam di Malaysia lah, tapi fakta dia bagi pun salah. Dia kata kalau tak pergi semaya kena tangkap, kena sebab apa semua. Oh, itu bukan kita tak sampai tahap tu. Jadi dia macam ada unsur nak ni lah. Cuma Jonathan A.C. Brown jawab, kalau Islam di belah Arab, belah sini, kita boleh faham pattern dia. Datang Islam belah tengah sikit Pakistan apa semua, boleh faham lagi pattern dia. Bila mari pada Southeast Asia, buff, dia kata. Payah nak faham selalu. Jadi ada keistimewaannya itu. Jadi asasnya Tok Muk, hari ini kita kata menyanggah ilmu kebatinan. Yang Tok Muk nak bagi masyarakat faham ilmu kebatinan dalam perspektif syariat ni lagu mana. Bila sebut ilmu kebatinan ni, sebab yang saya faham, satu batin kita nisbah kepada Tok Bomo, Pawan Dukung, Bomo apa semua ni lah. Itu satu. Satu lagi kebatinan yang kita nak nisbah macam golongan batiniyah yang merosakkan, takwilkan nas-nas agama sehingga hilang asas agama tu. Bagaimana Ghazali sebut dalam Fadaih Batiniyah dia, sebagaimana ramalah ulama-ulama firak dah sebut pasal batiniyah, gerakan batiniyah yang merosakkan agama dari dalam. Dia duduk dalam Islam, dia rosakkan dari dalam dengan takwilan-takwilan yang bercanggah dengan usul. Jadi sepengalaman Tok Muk sebagai pensyarah bidang syariat, dan ana yakin Tok Muk terlibat dengan banyak juga sesi pengeluaran fatwa ke, sesi pengeluaran fatwa ataupun sesi untuk menjatuhkan sesak bagi ajaran-ajaran tertentu di pikat Jakin apa semua. Allahualam. Dr. kami yang tahu memang terlibat. Tok Muk sendiri lagu mana? Pernah tak terlibat dengan pengalaman-pengalaman lagu tu? Ada sebenarnya. Yang dia tubuh dia terkuasa, misalnya sekian lah menentukan terlibat juga. Dalam hidup bermasyarakat, kadang-kadang orang mari tanya kita agama ni, kadang-kadang benda yang nak bercerah pun dia mari jumpa. Dia balas begini pun mari jumpa. Macam-macam lah. Kalau nak cerita tentang tugas seorang ustaz, seorang ahli, seorang agama kepada masyarakat itu kadang-kadang sangat menggerunkan. Banyak sangat. Jadi kepercayaan masyarakat tu melampau-lampau pada agama sehingga kan kita terpaksa pikul seberat mungkin. Dia kebiasaan saya dulu dengan apa tu, Dr. Meh, KNC, psikologi kita tu. Yunuh Makno. Datuk Yunuh Makno, dia seorang penasihat psikologi. Kadang-kadang dia telefon. Hello, Ustaz, macam mana? Ada kes berat ni, ambil soal kes ni. Hak dia tak gerak. Hak dia tak tahu nak fikir tu, dia lepas kat kita. Ambil satu kes berat ni. Jadi kita pun, ya sepetan jugalah duduk apa semua sekalinya. Jadi mungkin orang kata, saya ni bukan reti sangat nak bagi nasihat. Dia kata saya ni good listener. Good listener, good observer. Jadi orang ada masalah, dia mari jumpa, dia bagi cerita, saya boleh dengar 2 jam tu, okey lagi lah boleh dengar. Dia kita perhatikan apa masalah dia. Jadi habis tu barulah saya bagi saya punya pandangan sikit. Jadi saya rasa apa tu, counselling kata orang tu, akan dilakukan kepada mereka yang mahu dikonselingkan. Tidak boleh kita nak counselling orang tak nak. Jadi begitulah kita bagi, sebab dia nak cari orang yang tepat dia nak bagi cerita. Sebab tu kadang-kadang kita kena tahanlah. Kadang-kadang orang bisik juga, apa nama duduk dalam bilik dia tu, dia orang tak tahu. Kadang-kadang kita ini pesakit di depan kita ni.
Benda-benda macam ni. Jadi termasuklah soal kebatinan, soal orang dia kata kena guna, soal. Dan sekarang ni pun semalam pun ada bagi tahu kat saya pun tak pernah sabar. Mana orang kena guna sehingga macam-macam lah. Tumuk sendiri maksudnya memahami isu kebatinan ni lebih dari perspektif saya sebut dua tadi, sama ada kerosakan daripada agama, mentakwilkan takwil jadilah golongan sesat yang agama sendiri macam-macam lah. Dan yang keduanya yang bersabit dengan tradisi adat budaya Melayu lama tu. Kok mana Tok Muk melihat lebih mendominasi masalah dalam masyarakat kita hari ni? Saya tak sentuh masalah batiniyah ni. Ini Dr. Kamil lah, biar dia sentuh sebab bidang dia. Dia marah lah sebab bidang dia ni. Jadi saya ni macam ni lah. Bila kita tua-tua ni baru kita mula faham. Mengapa Syiah merupakan mazhab paling awal diterima di Malaysia ini. Kerana dia sasaran. Sebab dia ada unsur kebatinan tu banyak. Jadi kebatinan ni sebenarnya dia ada di seluruh masyarakat. Kata masyarakat jahiliah ada kepercayaan karut-marut dia. Kemudian oleh kerana Islam ini sangat bertoleransi, dia tidak menghapuskan hitam putih semua sekali. Dia mengekalkan setengah itu, maka yang kekal itu sampai beberapa generasi berlaku penyelewengan. Di barat pun ada. Dan di kita sini pun, jadi kita balik pada kita ni, jadi ilmu kebatinan ini ialah campuran daripada animisme. Kita tahu semua kan? Animisme. Kemudian kita pernah tok nenek kita dulu beragama dengan Buddhism. Ada Buddhism sikut situ kan? Kemudian kita Hinduism. Ada di situ. Satu, mari Islam Syiah, Islam yang apa semua sekali kan? Islam yang sangat bertolak ansur dengan soal khayalan, khurafat dan sebagainya. Maka dia ada semua unsur di situ. Maknanya setiap agama yang pernah ada dalam negara kita ini dan bermula dengan apa tu tadi saya katakan tadi apa tu yang belum beragama tu apa tadi? Animisme. Jadi ada dalam tu. Jadi sebab tu bila kita nak terima tu tak boleh terima, tapi bila kita nak tolak 100%, itu sukar. Macam inilah dalam bidang hukum, kita kata wayang kulit itu sebenarnya satu permainan yang haram. Tetapi Wali Songo menggunakan wayang kulit sebagai alat dakwah. Betul. Sebab maknanya dia kata Pok Dogol tu dia tukar dengan Malaikat Jibril ke, dia tukar watak. Jadi tukar watak, lah. platform yang sama, trik yang sama. Jadi tak boleh. Cumanya bagi kita orang-orang Islam yang nak jaga, yang nak jadi pendakwah, yang nak jadi pemimpin, dia kena menjauhkan dirinya, dia tidak boleh menerima ilmu kebatinan itu sebagai satu sumber keilmuan dia. Jadi Hasan Banna, dia menolak, dia kata sumber kita Quran Sunnah. Okay? Kemudian Quran Sunnah itu pula begini ni. Tetapi yang ni tidak boleh menjadi sumber. Mimpilah, apa dia kata saya kebatinan sekian-sekian, tak boleh sumber kecuali apabila sesuai dengan Quran dan Sunnah sahaja. Mana yang sumbernya Quran Sunnah lah. Yang lain-lain itu orang peringkat bawah, dia punya pasal lah. Kita tak boleh nak kafirkan orang bawah kerana percaya kepada ilmu kebatinan. Itu tarah dia. Tapi bagi tarah pokok pemimpin ikhwan atau pemimpin parti politik di sini, pemimpin gerakan dakwah di sini. Sebab itu Asy'ari apabila dia tersentuh dengan ilmu kebatinan dia tu, maka dia mula direject oleh masyarakat. Masyarakat bukan masyarakat bawah, masyarakat intelektual, itu masyarakat dakwah sebagainya. Jadi dia mula jatuhlah. Jadi kalau kita para pemimpin tidak boleh membersihkan diri kita daripada karut-marut, nak makan pulut kuning tu okeylah. Pulut kuning lah, tak ada masalah lah. Tapi itu Hinduism punya, Buddhism apa tu. Tapi jangan sampai kita menjadikan segala-gala sumber mimpi dan jampi dan azimat takkan sebagainya itu sebagai sumber keilmuan, sumber kepimpinan,
malah sumber keagamaan kita. Misalnya, kalau ada kita macam saya kadang dengan kawan-kawan di akademik Islam, saya kata entah ni dah dapat PhD, dapat bersama dia profesor, percaya lagi kepada khayalan tu kan. Dia kata bila seorang mati, dia kata pada pun semalam keluarga dia tanya sikit dia, banyak cakap atau senyap tok cakap rupa-rupa. Itu satu khayalan enemies. Tapi kita ni dah ada PhD, dah ada media, ada proses, masih lagi percaya. Sebab tu kita tidak ada personality yang kuat. Jadi Imam Banna dalam ta'lim itu ialah dia punya perkadiran untuk melahirkan kader-kader ikhwan yang mantap, yang percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya sebagai mungkin intro tu nah. Baik, intro yang sangat cantik Tok Muk sebenarnya. InsyaAllah kita pergi pada Dr. Kamil pula. Cumanya anda teringat bila Tok Muk sebut pasal wayar kulit tadi, macam wayar kulit, menara, apa lagi, Mak Ayung, Dikir Barat. Jadi kalau tengok konsep asas benda tu memanglah ada unsur kita katakan muja itu. Ya. Tetapi kemudian anda baca Tok Muk punya tulisan ke siapa punya pasal uruf soleh dengan uruf fasik ke dia. Ada satu buku terbitan syariat tu. Jadi menarik anda nukil dalam buku anda tu. Maksudnya kita cuba jelaskan. Dia masa benda tu bila Begini. Kalau tidak tahu, mungkin seorang peminat wayang kulit dan ayah ni tak bagi tahu. Tak bagi pun nak tengok benda wayang kulit, mak ayah menara tak bagi. Itu guru kan, guru pondok. Asal kita budak-budak pondok kita tak bagi. Kemudian apabila Datuk Ni Aziz mengharamkan wayang kulit, maka saya rasa setara mana ni hebatnya Fatifah Kelantan ni, kuat hara tu hara ni. Perempuan baca Quran pun tak boleh, hotu pun tak boleh semua sekali. Kemudian saya pun mula pergi beli habis kaset-kaset di kedai tu. Saya masa dalam setahun lebih saya duduk dengar kaset-kaset tu. Saya boleh cerita lah kerok nasibnya, andananya, apa semua. Sebenarnya walaupun dia berasaskan kepada Ramayana dan Mahabharata, tetapi dalam Kalilah Dimnah pun ada juga, dan dalam Ar-Rumi pun ada juga unsur-unsur Mahabharata dan sebagainya itu. Tapi mengapa yang ni salah? Sebenarnya buka panggung dan tutup panggung. Ada itu moja. Saja yang salahnya. Ada moja. Moja dia. Lepas tu hak lain. Tapi sepatutnya kita bersihkan satu unsur budaya yang boleh menarik orang barat mari ke Kelantan dan satu asas kepada perkembangan ekonomi. Maknanya tugas kita para ulama zaman dulu, dia tidak mengharamkan totally. Sebab tu pok-pok yang tadi saya kata yang memurnikan wayang kulit tadi tukar watak-watak dan sebagainya. Wali Songo. Wali Songo. Wayang Siam, wayang Jawa, wayang kulit Kelantan. Sama guna papat semua sekali tu. Jadi itu masalah mungkin sekarang ni dah PAS Kelantan pun melonggarkan sikit. Boleh dah. Faham, dah boleh buka panggung dan sebagainya. Maksudnya mahalnya adalah pada masalah yang bercanggah dengan akidah. Yes. Bila ilah qarinah itu dan jadi dah satu bentuk hiburan yang tidak ada unsur canggah akidah, okeylah. Ya, betul. Balik pada hukum saharu lah jadi kan. Betul. Jadi dia tidak lagi merupakan sebab batin lah. Okey. Dr. Kamil ada tambahan. Tapi kita tak usah pasal wayang kulit ni budaya. Dr. Kamil kena ulas sikit pasal gerakan batini ya. Dalam arti kata yang mentakwilkan agama, benda bismillah dia takwil jadi benda Allah Taala sebut al-jannah ataupun an-nar dia tukar jadi 360 darjah, 180 terbalik. Sehingga kadang-kadang agama ni jadi pelik lah. Apa lagu ni? Pada zahir dia tulis tu lah percakapan dia. Tapi ada pula golongan yang menyokong kata tidak begitu. Yang dia maksudkan begini. Khususnya mereka yang perdebatan yang mutakhir nak tengok bagus membuka minda untuk orang minat wacana macam kita macam mana lah. Untuk orang jadi pening lah sebab atas orang ulama, contoh Ibn Arabi.
yang dilihat sangat hebat bagi setengah pihak, bahkan setengah dah sama-sama ulama ahli sunnah dua-dua ni. Hak ni kata memang wali Allah. Al-waliyyu min awliyaillah. Ni kata tidak. Bahkan ramai sampai 40 ada ramai ulama ahli sunnah sendiri telah mengkufurkan Ibn Arabi dan seumpamanya di atas dasar dia punya karya lah, Futuhat Makkiyah dia apa dah. Jadi Dr. Kamil sendiri sebagai orang yang lama dalam bidang pemikiran Islam ini melihat lagu manakah benda itu wajar orang kita hari ini berinteraksi dengan dia yang terbaik itu lagu mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila bincang bab batiniah ni anak terkejut sebenarnya. Sebab tajuk ni terlalu besar. Dia tidak semudah yang kita faham. Kerana kalau kita lihat asal usul dia timbul daripada politik juga. Iaitu bila zaman pemerintah Sayyidina Osman lagi, timbulnya Abdullah bin Sabah. Dan mereka ini telah berada di belakang nama Ahlul Bait, nama Sayyidina Ali. Jadi kalau orang Khawarij itu senang kita berlawan sebab dia kerah, dia kasar, kita lawan. Tapi pokok batiniah ni dia masuk menyusup di bawah nama Ahlul Bait, penyokong Sayyidina Ali, dan mereka ni sebenarnya kata Al-Baghdadi lebih dahsyat nak lawan mereka ini daripada lawan Yahudi, Nasrani dan Majusi. Jadi itu cerita politik dia. Dan dalam sejarah batiniah ni, terutama zaman Al-Ma'mun dan sebagainya, berlaku peperangan, pertumpahan darah. Dan puak-puak ni di belakang dia banyak. Satu orang Yahudi, satu orang Nasrani, kemudian orang Majusi, orang Parsi. Dia rasa kecewa dengan orang Arab Islam memerintah mereka, maka mereka pun membawa ajaran sesat ni dan masuk dalam Islam. Daripada Parsi mereka pergi ke India, daripada India lah mereka datang ke alam Melayu ini. Jadi batiniah ini kalau kita lihat di sini, dia mengandungi unsur-unsur berbagai-bagai pahaman agama selain daripada politik yang mengancam. Daripada politik dia bertukar kepada akidah. Kan saya bercakap, minta maaf lah. Saya bercakap atas nama macam sikap kajian Malaysia lah. Sebab saya pun jadi ahli kepada jawatankuasa pakar ajaran sesat atau pakar akidah di JAKIS 10 tahun lebih. Jadi saya punya bahan tu kebanyakan bahan-bahan yang kita bincang secara lumak lah dengan pakar-pakar seperti almarhum Dr. Fatrul, almarhum Ustaz Abdul Hai, dan ramailah orang beda hadir. Saya ingat 10 tahun tu 40 kali 50 kali saya ingat. Saya mesyuarat dan termasuklah bidang batiniah ni. Jadi batiniah ni kalau kita lihat macam Ustaz sebut ialah orang yang paling lantang sekali ialah Imam Ghazali dengan Fadaih Al-Batiniyah tu. Jadi kita baca Imam Ghazali tu, kita fahamlah. Dan juga kita kena baca Izzuddin Abdul Salam. Dan semua mesti bacalah buku Izzuddin Abdul Salam tu. Ia juga membincangkan tentang batiniyah ini. Kemudian mereka ini, akidah mereka, pemikiran tu dia ambil dari berbagai agama dan zaman sekarang ni muncul yang kita katakan tadi berbilang agama, Wahdatul Adyan. Jadi Wahdatul Adyan ni daripada puak ni juga. Dan juga kita kata Al-Ibahiyah. Al-Ibahiyah yang sampai kepada tahap menghalalkan zina dan sebagainya. Dia yang lebih parah lagi lah. Sebab bagi mereka setiap ayat dalam Quran itu ada makna zahir dan ada makna batin. Jadi di Malaysia yang maaf saya cakap lah. Saya sepaksa betul sekali. Saya bercakap lillahi ta'ala. Saya tak takut pasal siapa-siapa. Tapi di Malaysia ni, yang terkait dengan batiniyah ni ialah satu unsur syiah. Yang kedua unsur ilmu hakikat. Iaitu maklak semakna dan sebagainya. Dia yang ketiga sedikit ialah kawan-kawan kita dalam Al-Aqam. Sama ada mereka sedar atau tidak sedar, sebenarnya batiniyah sudah. Jadi tiga buku, tiga elemen ni mereka yakinlah ditempuhi oleh batiniyah.
Selain daripada orang Melayu pula ada pula khurafat dan mistik-mistik yang bercampur aduk. Jadi alam Melayu ni yang paling terkenal ialah kebatinan Jawa lah. Kebatinan Jawa tu banyak dibicarakan pula oleh Hamka. Jadi isu kebatinan ni makna kita nak bincang secara luas pun boleh, secara sempit pun boleh. Tapi yang sekarang ni kebatinan ni lebih merujuk kepada Ismaili. Andi Ismaili ni macam di Syria lah. Dan sampai sekarang ni pun kita tengok di Syria tu ialah bertumpah darah juga. Dan juga kita selalu dengar pokok Karamitah. Dan pokok Karamitah juga banyak cerita lah. Di mana pokok ni juga kita tengok bagaimana peranan mereka membuka pintu pagar supaya tentera Tatar masuk menyerang Baghdad dan sebagainya. Jadi sebab itu sejarah zaman cakap lah, saya ni bukan orang suka berkelahi, tapi setelah mengkaji banyak, maknanya saya pun macam Qardawi lah, Syekh Muhammad Syatut nak takrib Syiah dengan Ahli Sunnah ni. Syekh Muhammad Syatut 70 tahun nak takrib di Azhar. Tapi akhirnya Qardawi pun surrender. Dia kata betul ulama Arab Saudi kata ni, dia payah nak takrib dah. Sebab mereka yang mencela isteri Nabi, mencela Ahlul Bait. Jadi kok mana pun, saya bukan sengaja nak campur aduk. Tapi bila bincang batiniah, dia akan terkait dengan Syiah, dia akan terkait dengan apa ni, bomo-bomo dan macam-macam. Saya nak kaitkan yang Hasan Banna ni sebenarnya. Hasan Banna ni, bila dia sebut perkara ni, dia nak menegaskan lagi tentang akidah yang betul dan ibadat yang betul. Itu dengan adanya tangkal, azimah, pawan dan sebagainya, aku menjatuh kepada syirik. Jadi bila menjatuh kepada syirik, menyanggah akidah yang betul dan ibadat yang betul tadi. Dan bila dia bincangkan pula satu lagi tentang pawan bomoh ni, supaya kita percaya kepada al-akhdhu bil asbab. Kita percaya kepada sebab dan akibat. Macam juga orang makan ubat. Kalau kata ubat tu menyembuhkan dia, juga. Kerana yang menyembuhkan Allah Ta'ala, ayat Quran kata. Tapi dia tu yang merupakan sebab musabab. Sebab tu setengah-setengah ulama tak boronglah kata kalau bomoh tu rosak. Sebab bomoh-bomoh dengan ayat Quran dan hadis-hadis yang Nabi buat tu, dia sebagai sebab musabab. Macam juga ubat juga lah. Cuma iaitu ubat melalui pil-pil dan sebagainya. Tapi doa-doa tu adalah ubat yang berdasarkan kepada bacaan-bacaan tu. Sebab apa? Sama ada ubat ke, atau bomoh ke, atau takal apa ke, kita tak boleh wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Fa in fa'alta fa innaka idzan minaz zalimin. Itu surah Yunus ayat 86 tu. Menunjukkan tidak boleh kita berharap kepada lain daripada Allah, kerana yang lain daripada Allah itu tidak boleh memberi manfaat kepada kita, tidak boleh memberi mudarat kepada kita. Dia beri mudarat kepada kita dan manfaat kepada kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu secara khususlah ada hadis memang Nabi kata kalau pakal dia menganggap tangkal itu menyembuhkan dia, maka boleh jatuh kepada syirik. Macam juga wadak tadi. Wadak ni dia ambil barang-barang dalam laut ke, siput-siput ke, dia gantung, dia tekak ke. Kemudian ada yang menjadi sedikit pertelingkahan ialah kalau dia tiba ayat Quran atau zikir digantungkan. Ramai ulama tak membolehkan juga. Sebab serupa yang dia kata. Cuma iaitu ayat-ayat Quran, kemudian kita terdedah pula masuk bilik air, orang perempuan pula waktu haid dan sebagainya, dia ada gantung ayat Quran dia tekak. Sebab tu mereka kata tak boleh juga. Tapi ada mereka yang membolehkan jika sekiranya kena boleh jagalah. Tapi benda ni ada perbezaan di situ. Tapi kalau ya betul-betul tadi, sebab benda sikit sangat, dia kata benda kecil saja antara syirik dengan tak syirik tu. Jadi kalau orang tu buat dengan faham, dia kata itu hanya sebagai ikhtiar dia Allah yang menyembuhkan, ataupun setengah ada tu orang kata dia pakai benda-benda tangkap dia,
Ain nak menolak ain orang dan sebagainya. Ain itu pun juga boleh menjatuhkan. Dan termasuk tadi yang kata raja-raja, nombor-nombor dan sebagainya. Dan kalau kita baca hakikat Islam Mak Asmano tu lah kita tengoklah. Ini dipanjang lebar. Sebab tu Batiniyah ni lah ia oleh Dr. Fatah Harun terjemah. Dia mengajar satu subjek di KKN, ajaran sesat. Jadi ajaran sesat tu masih Batiniyah, dia benar-benar bercampur-campur dengan unsur-unsur dalam Batiniyah. Dan dalam Melayu ni masalah dia tadi lah. Batiniyah ni masuk dalam silap, Batiniyah masuk dalam bab pedai, bab kemudian masuk bab cici-cici ni pun. Jadi ada setengah orang bincang juga. Setakat nak sebagai perhiasan tak apalah. Tapi kalau cici tu dia dipakai, cici yang besar pula, dia ada itu ini juga. Dia tu boleh masuk dalam ni juga. Ada fadilah intiqah. Yang Datuk Muk sebut animisme, ada sakit dia panggil kepada dia tu, ya tukak ni pun ada sakti dia, ya keris pun ada sakti dia, ya cici pun ada. Itu benda-benda tu semuanya tergolong di situ semua. Cuma kita nak susul tu daripada hal akidah, hal politik, hal budaya, hal seni, hal pertahanan diri, hal perbomohan. Jadi banyak benda tu. Jadi kali hari ni saya rasa Ustaz boleh jurus ke mana kita nak bincang. Cuma untuk maklumat lah. Ada satu buku yang baik bahasa Melayu. Ni kawan kita ni, saudara Izzah Mas'ud ni. Dia dia PhD sekarang ni, doktor. Doktor. Dia jadi setiausaha kepada kuasa akidah Jakim lah. Jadi pengalaman-pengalaman itulah saya ingat, ketah-ketah itulah barangkali sebagainya dia sedut dan termasuk dan ini juga bukan yang lama sangat. Dia ambil yang akidah sekarang dan juga yang berkait dengan liberalisme dan sebagainya. Jadi kita menghadapi dalam masalah buku ni, masalah akidah Indonesia ni, kita menghadapi soal Batiniyah satu, akidah lama tadi, yang kedua puak-puak liberalisme ni satu pihak, yang ketiga puak-puak melampau Salafiyah, Wahabiyah ni. Yang melampau kita sebut ni, yang melampau, yang tak melampau tak apalah. Yang melampau ni ada juga. Jadi sebab itulah sebenarnya perbincangan Batiniyah ni walaupun nampak pendek tapi sebenarnya saya nak buka sejarah, saya ingat satu subjek lah. Satu subjek kuliah, mana 14-15 minggu kuliah habis lagi. Tok Muk kena dengar tu. Ya, kita belajar. Belajar, dengar ke main, perhati ke main. Dah Semangat sikit ni. Semangat sangat tu kena kopi dia tu. Ya. Apa nama yang menarik kalau tadi Ana share video dengan Tok Muk dengan Dr. Kamil pasal satu ajaran yang kita pun terkejut lah tengok tadi, terlopor juga lah. Ada siapa setara tu orang Melayu molek, bertudung lituk molek di Indonesia memang banyak lah. Di Malaysia ni dengan kita punya sistem, kita punya hal ehwal agama Islam undang-undang ni, ada sangat banyak benda baik walaupun adalah sikit kurang menyekat apa semua, tapi masih lagi dalam konteks yang menjaga dan anda ingat kita kena terima lah bahawa uruf kita kena lagu tu. Baik. Tok Muk, isteri saya ni kiranya di hospital. Tak sebutlah hospital mana deh. Hospital Tok Muk kan Ustaz Kamil jugalah. Dan dia ni pernah duduk di ICU sebelum sekarang duduk di kecemasan. Jadi masa dia di ICU ni, bawa balik dia cerita orang mati lah. Itu mati. Tapi yang menariknya dalam ramai-ramai hok mari tu profesional lah. Profesor, datuk lah, apa semua begitu gini. Orang kaya-kaya, orang miskin, raja pun marilah tempat dia tu. Jadi antara lain hok dia menarik, hok menjadi perhatian dia yang dia pelik adalah kadang-kadang mari orang kaya-kaya, orang hebat, moden, kecek Mak Saleh, tak kecek Melayu nak sama anak beranak ni. Tapi ke masa sakit apa semua tu anak beranak mari hok samping duduk bawa apa ni? Hok duduk obat hospital, kemo lah apa semua ni dia terima tak salah. Tapi dalam masa yang sama bungkusan hitam, bungkusan warna kuning, mari juga selip bawah batas. Jadi fenomena itulah yang anda sebut di awal tadi menarik anda untuk nak faham sungguh. Orang Melayu ni dia faham agama Islam ni lagu mana sebenarnya? Dia macam ni.
hasil Dia jadi daripada berlakunya pencaburan. ya, hasil daripada kepincangan pendidikan masyarakat dalam negara kita ini. Dia macam ni. Katakanlah seorang dia sudah jadi sebagai ketua hakim negara ataupun ketua pendakwa ataupun menteri, malah Perdana Menteri naik Chancellor sekalipun. Dalam profesionalism dia cukup hebat. Tetapi bila dalam bab agama, dia turun menjadi orang kampung. Sebabnya ialah kegagalan para pendakwah kita menyampaikan Islam kampung. Sekarang ni nak tanya Ustaz, siapa dia yang diterima oleh masyarakat umum antara seorang profesor dalam bidang usuluddin ke, bidang syariah ke, bidang Quran sunnah, bidang apa semua sekali itu, ataupun dengan pokok selebriti. Yang selebriti itulah yang diterima umum. Fatwa selebriti lebih diterima tak, Bu? Selebriti itu, yes. Yang dibawa oleh selebriti itu ialah Islam sebagai Islam yang untuk orang-orang kampung-kampungan yang bawah-bawah. Sebab tu bagi saya, selebriti mesti kena meningkatkan diri masing-masing lebih ke atas dan ke atas. Supaya bila campur, dia punya populariti dengan keilmuan yang sebenar itu. Jadi benda-benda ni dulu masa Tan Sri Hamid Usman lagi, kita sakit kepala duk fikir. Duk kelahi dengan RTM, duk kelahi dengan TV apa tu Jaki. Hamid Usman kata, ambillah puak-puak tua ni, Yusuf Noh lah, Ismail Ibrahim lah, apa tu yang puak-puak ni lah. Ambil pergi TV ada ilmiah sikit. Puak-puak tu kata kalau pergi puak ni rating tak ada. Jadi ambillah puak cerita tentang macam-macam tu kan. Kadang-kadang cerita dia tu tak ada sanad langsung. Khoya-khoya gitu semua sekali. Dia ambil dari Rumi kembali apa semua sekali. Dia khoya-khoya macam-macam cerita dia. Ada cerita. Ada cerita. Tu orang suka tengok. Jadi silapan dalam masyarakat kita. Oleh kerana kita kata pendidikan secara formal, apalagi yang tidak formal. Jadi yang tidak formal ini hanya kita ambil untuk nenek kita, yang apa semua sekali kan. Cerita-cerita macam-macam. Ya, karuk-karuk macam-macam cerita. Yang itu masuk dalam kepala asalnya. Jadi pendidikan keluarga, pendidikan umum tidak ada. Macam itu juga bukan saja dalam bidang agama, dalam bidang perubatan. Kegagalan pihak yang dikatakan sebagai pakar-pakar pendidikan masyarakat. Sekarang ni tentang COVID ni kan. Kan ini bila kita nak apa tu? Nak masuk apa tu? Nak apa ni? Vaksin. Nak vaksin. Nak vaksin pecah pada tiga mazhab. Satu mazhab betul-betul nak. Satu mazhab tak nak langsung, itu bertentangan. Malah satu mazhab itu berkecuali. Yang tak nak kepada vaksin ni, dia bukan faham masalah saintifik tu. Dia kata benda ni haram, benda ni daripada sekian, benda ni sekian. Maknanya tidak berasaskan, dia menandaskan pandangan dia tu atas keagamaan, tetapi sebenarnya bukan keagamaan, tapi dia punya mentaliti rendah. Itu saya perhatikan. Katakanlah, saya tak boleh nak bawa satu contoh lah sebab ada mati, ada semua sekali. Bila dia cakap agama, dia turun sebawah-bawahnya. Jadi orang macam saya ni, katalah kalau nak pergi mesyuarat dengan puak-puak yang dikatakan Tan Sri yang tinggi-tinggi apa semua sekali. Puak-puak ni takut ke hantu, takut orang buat, takut ke ilmu hitam, takut apa semua sekali. Di mana intelektual anda? Dia tinggal di pejabat dia, tinggal dalam bidang dia. Awak lawyer ke, awak hakim ke, awak tinggal. Jadi bila masalah adat dan agama ini diturun ke bawah. Ini kena persalahkan orang dakwah lah macam kita ni. Kena macam kita ni. Kita besok kena fikir apa tu. Saya misalnya, kegagalan saya ialah
saya tidak tahu berbahasa dengan orang bawahan. Bila saya nak pergi kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah isyak, maka saya gagal, orang tidur. Sehingga saya kata, saya lebih suka bercakap kepada 100 seorang profesor kanan daripada 50 orang kampung kalau saya duduk oleh konvin. Dalam buku saya, buku autobiografi itu saya sebut. Kita tak boleh konvin orang itu. Tetapi apabila saya menyediakan, saya tidak membenarkan pensyarah-pensyarah saya pergi buat kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah apa-apa semua sekali-sekala boleh. Tapi jangan melampau cepat kerana kita bila seorang internet berinteraksi terlampau banyak orang bawahan, maka kita terpaksa bertolak ansur turun ke bawah. Bila turun ke bawah sampai kepada pensyarah universiti pun dia jadi orang macam tu juga. Ini macam apa tu Taufiqul Hakim. Dalam Himari Qalali, satu masa dia kata Himari wasiasa. Keledai saya dan politik. Jadi puak-puak keledai ni dia dengki dengan kuda. Kuda ni kerja tak banyak. Hanya tuan dia yang naik. Tapi makan birsin. Makan rumput tu, rumput hok kelas 1. Kita ni buat kerja jadi hamba, jadi koli apa semua sekali tu, makan rumput kering. Dia kata kalau macam tu, kita kena bela nasib kita. Bila nasib kita, buat keputusan mesyuarat pada hari itu, nak tubuh parti politik. Tapi persoalannya, tidak ada yang boleh memimpin kerana keledai kan semua yang bodoh. Jadi akhir sekali buat keputusan, nak suruh filsuf ni, Taufiqul Hakim menjadi pemimpin. Jadi saya nak cerita yang Taufik kata, saya tak boleh jadi pemimpin awak. Saya akan gagal. Kerana sama ada awak, sama ada saya turun jadi bodoh macam awak. Saya tak nak. Nak pimpin awak kena bodoh macam awak. Ya, saya nak suruh awak jadi cerdik macam saya, tak boleh, awak tak boleh. Dia tak sesuai saya dengan awak. Yang itu sebab tu saya bukalah apa tu dulu dia kata kelas pengajian awam. Kelas pengajian awam tu untuk membendung pensyarah yang mengajar. Saya kata Imam Malik kata siapa dia nak belajar al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu nak belajar, mari, jangan ajak saya pergi. Maka didatangi tidak mendatangi. Yes. Kemudian kita bagilah allowance tinggi sikit, maka dapatlah bendung. Saya tak kata sangat. Dapat bendung pada pergi sana tu, dia dapat allowance banyak ni, malah bicara-bicara tu susah sangat. Jadi bolehlah kita mengekalkan kecerdikan mentaliti itu. Jadi ini masalahnya. Cumanya sekarang ni saya kata, kalau kita boleh mengangkat mentaliti puak-puak yang piu-piu, puak-puak yang apa semua sekali ni, biar dia syarah tu biar tinggi sikit, memberi suatu nilai intelektual pada masyarakat, kita dapat selesai benda tu. Tak adalah bawa azimat-azimat pergi apa tu kita kata hospital nombor 1 tu. Ana ingat Tok Muk kena mula tu melalui MDN tu jemput mereka belaka, insya-Allah. Sebab sebahagian besar pada mereka pun lulusan universiti, bukannya orang tak ngaji sekolah. Mereka itu orang terpelajar. Tapi oleh kerana banyak dealing dengan orang bawah-bawah, mereka hanya ikut arus bawahan itu. Jadi dia tak berani nak akad datang. Kalau berani datang, dia tak popular. Dia tidak popular itu loose. Itu dia masalahnya. Jadi masalah. Baik. Dr. Kamil sendirinya, kalau anda kata kenyataannya, skema pengajian akidah di alam Melayu setelah Islam hari ini, kita tahu Asy'ariyah dan juga Kalam. Kalaulah anda kata benda ni besar lah, anda nak sebut, dan harap Dr. Kamil respon dengan baik lah. Anda ambil risiko sebut ni. Iaitu, adakah gagal selama ini modul ataupun skema akidah manhaj Asy'ariyah Kalam ini membasmi, memahamkan orang Islam mentauhidkan Allah, tak ada masalah. Tapi lawan kepada yang boleh merosakkan tauhid tadi, iaitu benda khurafat, tahyu apa semua ni, soalnya tak berjaya ataupun tidak beres 100%.
Dana membuat kesimpulan bahawa Islamisasi ini masih berjalan lah. Sebab Islam hari kemudian, Islam mempengaruhi dan Islam masih berjalan macam kita bincang tempoh hari. Jadi benda tu masih lagi berjalan lah. Cuma setakat ni, setelah datangnya Islam versi Asy'ariyah dan juga kalam itu, dan ulama-ulama Melayu menulis buku rendah, buku bawah, buku ringkah, matan, apa semua disyarah begitu begini, surah masjid begitu begini. Kalau kita kata dengan keadaan khurafat tahyul yang masih banyak ini, maka adakah kita boleh buat kesimpulan tak berapa berjaya? Anda tak kata gagal lah. Kita kata tak berapa berjaya. Lagu mana respon Dr. Kamil tu? Anda kena ambil risiko soalan ni. Tengok anda kena. Tak dengar. Dengar dah? Dengar bagus. Kita kena bagi dua. Satu soal teks, yang kedua soal orang yang mengajar. Jadi teks ni, sebenarnya teks dalam ahli sunnah wal jamaah ni, ambil daripada teks besar, daripada Al-Baghdadi, Imam Ghazali, tapalah kepada hujung-hujung. Yang kemudian ni, kita pergi Sahih Ramadan Al-Buti, kita pergi siapa-siapa ni. Sebenarnya teks ni cukup anjar, cukup fleksibel. Jadi bukan sahaja menyelesaikan masalah zaman dulu, tapi juga boleh menyelesaikan masalah sekarang ni, bertembur dengan ism, liberalism dan sebagainya. Sebab tu kalau kita tengok puak-puak Asy'ariyah ni, saya sebut satu nama lah, kata Dr. Imran. Dr. Imran tu dia cukup, beberapa orang lagi lah. Dia cukup, walaupun dia menggunakan teks-teks lama, macam almarhum Ustaz Usman Muhammadi sebagai contoh. Walaupun dia buka kitab lama, tapi dengan flexibility, ada dalam pemikiran dia, dengan ilmu dan latar belakang dia, dia boleh cerita. Yang menjadi masalah ialah, minta maaf cakap lah, orang yang dia buka teks, dia mengajar teks tu, dia tak boleh mengembangkan teks tu, maka nampaklah. Kalau teks ni macam tu tahulah. Macam nota-nota kita di kuliah lah. Sebab itu saya tengok, pensyarah-pensyarah muda, dia gagal. Dia baca nota, prak. Sebenarnya orang ramai bukan dengan nota tu. Nota tu sebagai panduan saja. Kita bukalah seluas-luasnya. Tapi masyarakat kita, kalau kita buka luar, kita dia kata keluar tajuk lah. Profesor cakap keluar tajuk, tak tajuk. Selalu profesor kena macam tu. Sebenarnya hal tu hak betulnya. Itulah keaiban saya tu. Pengalaman kita dan sebagainya. Hal tu lah. Nah, pergi buka slide tu. Tak ada apa. Orang hak kena pergi dengar, tak pergi dengar. Tu dia kata boleh baca tu. Jadi sebenarnya saya pun dulu ada juga perasaan macam ustaz kita ni. Tapi sekarang bila anda fikir, baca sana, baca sini, sebenarnya dari segi teks ni, ulama kita daripada abad 16, 17, 18, daripada besar ke Syekh Daud Fatani lah, dia bagi kepada masyarakat Melayu ni, daripada Indonesia dan sebagainya. Sebenarnya teks kita cukup dalam Melayu ni. Cuma bergantung kepada keberanian, tadilah Datuk Muqaddam tadi. Mungkin setengah ilmu tak berani. Saya, kita masyarakat bukan untuk saya. Bila saya dah PhD, kita pun PhD dah cukup. Makan gaji pun dah cukup. Saya pergi mengajar, saya kata apa saya nak kata. Kalau kita kata berhenti, Alhamdulillah. Saya mengajar pun, Alhamdulillah. Siapa saya sebut lah. Saya nak tutup lima benar, kalau tak nak panggil pun tak apa, Alhamdulillah. Jadi yang masalah sekarang ni, ramai juga minta maaf lah. Orang dia cakap-cakap, dia takut. Dia kuasa masih panggil dah dia. Rugilah dia. Jadi kita ada kepentingan di situ. Tapi kalau kita kerana lillahi ta'ala betul, dan baca banyak lah di luar daripada buku teks tu, sebenarnya teks ada sunnah wal jamaah ni cukup bagus. Dan sebenarnya di sini kelebihan kita di Nusantara banding dengan Arab. Arab dia tak kontrol. Bila tak kontrol tu, padahal kalau kita tengok di sini kan, Nasafi yang diterjemah Melayu tu, dia digunakan oleh Tajus Salatin, Bukhari tu, itu dia mazhab Hanafi, dia Maturidiyah. Lepas tu mari pula Asy'ariyah. Jadi masyarakat Maturidiyah kita ni pun dia bercampur-campur, jadi tak ada masalah. Cuma bergeting kepada rebat tu. Mampu tak mampu nak bawa kereta. Cuma Ustaz Dr. Kamil, ada kajian lah yang membuktikan bahawa teks-teks kalam Asy'ariyah ini sikit sebanyak telah ada pengaruh daripada batiniyah itu.
khususnya berkaitan Nur Muhammad, Martabat 7 dan juga satu lagi Nur Muhammad, Martabat 7, Wahdatul Wujud lah belaka atas sekali tu. Jadi menyebabkan menarik wacana akidah Asy'ariyah dengan Sufi di tanah Melayu ni, dia seolah-olah dilihat kena sekali, tak boleh berpisah. Jadi ana melihat benda tu kalaulah boleh dibezakan antara pembawaan Asy'ariyah yang sebenar kalam, tak ada masalah lah. Tapi bila orang yang sama juga sangatlah terpengaruh dengan Sufi yang batini ini, maka dia sendiri pun bila sebut dia tak saya terima, tapi dalam masa sama dia tak boleh nak nafi. Jadi serba salah di situ. Jadi yang nak perhati itu sangka dan juga setakat bahaya yang terima pada anda lah setakat ni. Kami boleh respon sikit tak tentang isu tersebut? Lagi lah. Ustaz faham benar dia buat peka. Kita lebih kena Syafi'iyah daripada pandangan Imam Syafi'i sendiri. Sama juga kita banyak menekankan Asy'ariyah daripada pandangan Imam Asy'ari sendiri. Kita Imam Asy'ari tak ada masalah. Yang jadi masalah beberapa pandangan Asy'ariyah tu. Tapi ini hal disebut oleh debu zaman tu. Wahdatul Wujud tu. Dia Ibn Arabi tu. Jadi Ibn Arabi tu nak cakap lah. Dalam banyak kitab dia tu, Futuhat Makkiyah dengan Fususul Hikam yang agak pelik sikit. Tapi kitab dia lain tu, jadi balik macam kita bicara Ghazali baru ni lah. Bila 5% molek. 5% molek. Hal tu lah kita debu ya. Debu-debu ni memerlukan kepada kalau doktor pakar. Kalau bidak akidah tu kena orang pakar bidak akidah. Sekarang ni masalah, dia tak mengaji akidah, dia mai klik mengajar akidah. Jadi akidah ni bukan benda mudah. Tengok ayah saya dulu, dia pernah kata, dia belajar buat tanjil dia. Itu Tok Haji mengajar akidah tu. Jadi dia kata, ayah saya dia kata, dia kata aku tak pandai-pandai. Bila mengajar baru pandai. Jadi saya sendiri nak cerita. Saya pernah mengajar ilmu balaghah. Memang aku kita belajar, dia tak tahu apa dengan ustaz cakap balaghah. Dia macam khayal. Bila kita mengajar sendiri tu kita faham sikit. Jadi banyak dalam ilmu ni, ilmu pendidikan anak, kita dapat orang anak baru tahu macam ni. Dapat orang anak dah. Tak ada. Jadi benda tu ilmu berkembang. Jadi masalah tok guru pak kita ni, dia ngaji pondok dia dobik tu dia berita situ. Tapi kita baru ni, kita kena buat kajian, kita kena baca jurnal. Jadi kena ikut perkembangan tu. Orang bidang-bidang lain semua dia jurnal tu penting. Orang kita ngaji agama tak ada jurnal dah. Tinggal muzakirat juga tak ada dah. Jadi pergi muzakirat tu lah dia pergi nota-nota. Jadi senang soal itulah ikra baca tu. Jadi saya tidak menyalahkan kitab, saya tidak menyalahkan orang. Macam tadi lah. Macam kita ambil dah. Hasan Banna ke Said Qutb ke. Bukan salah Hasan Banna, bukan salah Said Qutb, bukan salah Said Hawa. Salah Hawa yang baca monastik, rebus tak masuk masalah je. Hawa rebus tak masuk, pergi makan kat orang benda tak masuk, ketung habis orang, dia kena perut. Jadi sekarang ni masalah kita kena meningkatkan keupayaan. Saya berapa kali, 10 kali, 1 kali cerita. Budak balik luar negara, Mesir ke, Jordan ke mana, balik, kena kurun 6 bulan. Bagi Islam Asia Tenggara kepada mereka. Budaya dia, antropologi dia, sosiologi dia. Jangan bagi CJ lagi. Sebelum beri kursus 6 bulan tu. 3 bulan paling tidak. Kena ada orientasi Asia Tenggara. Tidak ada balik kutubah macam negara, baca kitab macam negara. Pasal satu lagi, ustaz-ustaz ni tak faham kan. Kita mengajar, kita rasa orang faham. Sebenarnya istilah-istilah kita sebut tu orang pun dia tergelas itu. Dia tergelas istilah-istilah pun, akhirnya dengar gitu. Jadi masalah saya ni, masalah orang. Sebab itulah, peranan jakin, peranan majak agama ni banyak lagi. Dia dah rasa relax dah berlaku kerja. Kawan sejak duduk, dah habis siap. Sebenarnya banyak lagi anak buah dia ni, dia kena train lagi. Dengan baik CJ luar negara, Tunisia. Sebab buku baru saya tengok, oh hebat orang Mauritania menulis lebih baik dari kita. Orang Sudan menulis lebih baik kita. Benda-benda yang baru. Kita baca Hasan Banna ni. Macam habak kita bincang ni. Kita mak harap tak. Qardawi dah tulis satu buku.
Mauqiful Islam minal ilha wal kasyah wat tama'i wal kahana. Oh, okey. Macam mana benda ni boleh lepas tu sikit-sikit juga. Kena gabung pula, kena blend ni alam Melayu pula. Kena panggil Ustaz Zainuddin mengajar pula ustaz-ustaz ni. Kearifan lokal dipanggil. Ibak alam Melayu. Bomon alam Melayu, kering alam Melayu. Apa ni? Satu pemata alam Melayu. Ada satu salah faham. Ana ni bila duduk dalam pengajian Melayu, kita nak letak, kita nak kukuk mana pun untuk nenek moyang kita ni hebat, ada legacy. Sebelum Islam hari pun orang Melayu dah ada satu tamadun yang hebat. Dia punya legacy macam-macam. Kalau tidak, dia tadi nak ukir batu jadi kuih bodoh-bodoh apa semua tu. Bermaksud sudah hebat, dia ada teknologi. Tetapi seolah-olah dibaku sambungkan dengan keadaan jahiliyah bila Islam tak mari. Satu. Yang kedua, bila Islam mari, kita tengok dia bercanggah. Jadi macam semalam, Karang Kerah panggilan kecek pasal isu ni jugalah sikit. Jadi antara maklumat anda boleh daripada seorang calon PhD yang sudah lulus, Ustaz Hasanuddin. Dia ni banyak tulis isu-isu sejarah lah. Orang syariah asal tak mu, kerja mahkamah. Minat kaji sejarah alam Melayu, tu. Dah bagusnya dia ni, kita sebagai asas, kok mana pun satu benda anda pergi, ada penjelasan wahyu, ada penjelasan rasional saintifik. Setiap benda dalam alam ni mesti ada penjelasan wahyu dan penjelasan rasional saintifik lah. Jadi alam Melayu kita ni banyak benda-benda saintifik yang tidak dijelaskan secara saintifik. Kearifan lokal itulah herba, perubatan herba, apa semua. Termasuklah kalau kita tengok orang Melayu kita, orang tua-tua dulu guna apa dia? Tok Bomo pakar tu. Kemenyek. Jadi pada kita pelotok kemenyek gak hatilah Bomo. Padahal di negara Arab benda tu adalah untuk bau, untuk aroma, untuk terapi, seumpamanya. Bukhar itu. Tapi bila sampai alam Melayu, Tok Bomo mana pergi hijack jadi alat dia. Satu masa dulu kita tengok orang tua-tua dia perasak rumah waktu maghrib. Dia perasak sekeliling rumah dah. Gak orang kampung tengok dari jauh, tu Haji tu pergi waktu raya dia kata. Walau kawet tu sudah perasak rumah dia. Fogging lah kalau hari ni. Fogging tu. Teknologinya adalah untuk kayu-kayu tu anak-anak apa semua kuat kayu. Tu. Jadi bila satu benda yang saintifik tidak dijelaskan secara saintifik, maka lopong di situ diisi oleh orang jahil. Apa tu? Perak tu lah. Itulah yang lebih popular. Begitu juga dulu kalau Tok Mu ingat, Dr. kami ingat, Keris Caceh, letak Caceh. Lagu mana ni tukar-tukar keris dulu nak explain kau orang kampung tentang hakikat keris ni boleh Caceh. Jalan mudahnya ada tu lah, ada jin. Padahal dari sudut teknologinya terbukti tok nenek moyang kita dulu mahir besi ni begitu hebat dalam dia membuat acuan keris tu besi apa semua campur boleh anti gravity, duduk Caceh ujung boleh duduk tegak. Hebatlah teknologi tu. Jadi kalau Newton ada lagi pun terkejut dia ni. Betul. Isaac Newton tu. Tapi nak explain kau orang kampung, macam Tok Mu sebut tadi lah, nak cerita mana kau orang kampung ni. Mari pula golongan yang mengambil kesempatan untuk bermuak jahat-jahat ni, ada aktif lah. Jadi kesimpulannya, jadi lah ni gerakan yang Ana dengan sahabat-sahabat cuba bawa adalah, kita tak usah buat secara 100% yang disebutkan sebagai kearifan lokal orang Melayu ni. Banyak yang hebat, yang menarik, menguruk macam dengan herba-herba dikaji dari sudut saintifik memang luar biasa. Tetapi yang jadi masalah nak pergi nguruk tu kena baca dulu. Kena ada patai larang. Kena baca ayat ni, kena tu yang jadi masalah kita kena buat macam Dr. Kambing Tok Mu kata debu-debu itu. Orang Tino pergi ke spa. Dulu ada konsep mandi bunga. Gak lah ni, pergi spa tu, yang mandi air bunga juga. Yalah. Aromaterapi tu. Jadi bila anak duk gitu, nak kata, Allah baru pehel lah. Baru pehel. Tak boleh. Tak mudah-mudah nak kata tak boleh. Tidak begitu. Banyak proses-proses dia. Tok Mu ada nak tambah tak? Dia, kalau nak tambah banyak lah tu. Dia macam ni lah. Bila orang putih mari, rahal. Teknologi buat rahal tu kan.
daripada rehat skeping ngaji rehat lah. tu. Ha. Daripada skeping papel, dia boleh jadi buka gitu. Macam Betul, mana? lepak. Dia kata awak masuk lagu mana ni? Dia tak boleh fikir tentang orang pahak-pahak. Kemudian dia pergi tengok gasing. Boleh musim sampai 2 jam. Akhir sekali, dia tak percaya. Dia kata mesti ada enjin dalam ni. Maka terpaksa dia belah gasing itu. Jadi kerih macam tu jugalah. Maknanya saintifik dari segi imbangan graviti itu. Jadi gasing berposisi 2 jam. Jadi yang ni dia boleh duk cacah supaya tidak tumbang apa semua sekali, padahal licin apa semua sekali dah. Ya, benda-benda ni gagal ditranslatekan oleh malah pakar-pakar itu sendiri kepada masyarakat bawahan kerana dia nak menjaga rahsia keilmuan dia tu. Maka ilmu itu tidak diwariskan ke bawah. Kalau kita buat kajian tentang sejarah keilmuan di Nusantara, keterbukaan ilmu hanya berlaku pada zaman Islam. Masa ilmu-ilmu dipelajari di candi-candi dulu, hanya monopoli orang Inggerat saja. Nah, orang istana, dia tak cerita bawah ni. Baik. Mana warisan itu sampai sekarang ni, maka para ilmuwan sekarang pun macam Dr. Kamil kata, belajar tak sudah, maka dia gagal membumikan ilmu yang ada tu. Jadi dia bacalah kitab-kitab apa tu Ahli Sunnah wal Jamaah apa semua sekali itu. Pengalaman saya duduk mengikuti perbincangan dalam MDN ni, kadang-kadang saya rasa kalau macam ni mentaliti orang-orang Ahli Sunnah wal Jamaah dalam negara kita, saya sampai kata awak tak layak untuk mempertahankan Ahli Sunnah wal Jamaah kerana awak tak pandai mempertahankan. Itu dia cerita dianya dia duk marah ke orang Syiah, duk marah ke pada apa semua, puak-puak ni lah Khawarij apa semua sekali, ni lah puak apa tu Wahabi apa semua sekali. Tetapi dia gagal menerangkan apa konsep sebenar Ahli Sunnah Jamaah. Kita lah masalah bab Tuhan tidak bertempat apa semua sekali. Jadi benda-benda macam ni dia gagal. Maknanya saya pun heran. Jadi oleh kerana itu sampai saya kata tak boleh. Dia tanya saya pula. Dia suruh saya ikrar, saya ni Ahli Sunnah wal Jamaah ataupun saya anti Ahli Sunnah wal Jamaah. Kata aku ni Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi tidaklah macam mulut pahat tu. Itu. Sebab tu saya kata, saya kalau nak bagi ceramah, saya tulis. Katalah 12 line kertas kerja. Kemudian, dia kata buatlah PowerPoint lagi. PowerPoint saya tu tak serupa dah dengan kertas tu. Maka tinggi bentar. Bentar PowerPoint tu, saya syarah tu pula lain pula. Jadi, soalnya, yang kita tulis itu ilmu yang sebenar. Kemudian PowerPoint itu ringkasan daripada ilmu itu. Tetapi, saya kena cari satu pendekatan melihat kepada penonton ni, floor ni, tak boleh, mungkin tak faham dengan apa yang kita katakan, maka kita kena ada pendekatan tu lah benda-benda ni. Tapi kalau pergi duduk syarah, duduk baca kertas kerja tu, bengong habis, jenera habis lah orang. Itu masalahnya. Jadi masyarakat kita, walaupun kita kata sekarang ni, pondok berkembang dengan begitu hebat sekali dan kita memperkenalkan textual study, apa tu pengajian secara apa tu, turas ni, cara apa ni dipanggil apa berdepan ni, saya talaqi. Betul, talaqi ni. Tapi kalau talaqi tu, kalau guru tak pandai nak tarik macam Dr. Kamil kata tadi, gagallah. Kita hanya melahirkan orang-orang yang fanatik kepada teks buku dan merusakkan pemikiran masyarakat intelektual. Jadi kita perlu maknanya kalau kita nak betul-betul hidupkan, menjadikan Ahli Sunnah wal Jamaah dalam negara kita ini berkuat kuasa, kita kena panggil puak-puak yang berminat dengan Ahli Sunnah wal Jamaah ni, bagi kerusuh betul lah, saya sokong lah. 6 bulan kurung duduk situ, baca biar habis apa semua sekali, biar mahir apa semua sekali, biar tahu falsafah, Runani, Romawi, mantik apa semua sekali.
kena tahu semua sekali, barulah boleh keluar menjadi seorang yang bagus misalnya. Ini yang Harun Nasution, dia jadi macam Mu'tazilah new Mu'tazilah. Ya, Mu'tazil. Itu. Baik, untuk penyudah kita lah pada ini kan. Ya, tajuk sedap ni, cuk sedap ni. Untuk penutupnya tadi mari dah idea nak sebut tu. Dia relay pula sebentar ni. Maksudnya dari segi kita kata pendekatan pengajian, sebab bila balik pada poin Al-Banna ni, dia nak tegaskan bahawa hak ni tak payah lah pergi pada hak sebenar. Begitu. Jadi sedikitlah kekurangan melihat bila buat perbandingan manhaj, iaitu bila satu pendekatan itu hanya fokus pada satu pihak, satu bahagian dengan tidak mengambil. Contoh begini, kita fokus mengajar tauhid tanpa juga memperkasakan, memenekankan tentang syirik. Jadi duk mengajar tauhid saja, fokus di situ. Tak salah, baguslah. Tapi dalam masa yang sama, kita tak tegaskan syirik ni pun sama penting dengan mengaji tauhid. Begitu juga bila mengaji tentang iman, tanpa kena kufur yang sesungguhnya. Begitu juga bila mengaji sunnah, tidak mengaji apakah itu bid'ah. Jadi, bila tak jelas begitu, dia akan muncul sebagaimana hak anda sebut awal tadi, seorang Tok Lebah, Tok Haji, hak soleh, baik, puasa, zakat, haji tak tinggal. Tapi tanpa segi silu, kita tanya selepas semaya Isya, Pak Mat nak pergi mana tu? Nak pergi jumpa Tok Bomo sebentar. Tapi konteks Tok Bomo tu pun kena tengok pula orang Kelantan ni Tok Bomo, dia pergi ambil air tawar pun dia Tok Bomo. Tok Bomo di sini yang kita kata yang mengarut, yang guna khurafat syirik apa semua ni. Tapi nak katanya tidak segas hidup. Bahkan Hamka Tok Muk dalam menafsirkan ayat ke-5 ke dalam surah Al-Jin, dengan jelas dia sebut bahawa perkara-perkara ini banyak lagi kita dengar di Jawa, dia kata di semenanjung tanah Melayu, di Kelantan, di Terengganu. Hamka sebut dia tafsir dia. Kejut anak Allah bermaksud bahagian-bahagian tempat kita petani apa semua dulu ni, memang benda ni selari tempat ulama Serambi Mekah dalam masa yang sama ni. Begitu juga dengan satu kajian daripada seorang PhD daripada Malaysia, tak silap saya Kelantan juga, Dr. Farouk Yahya nama dia. Dia ni duk mengajar di SOAS. Dia dalam bidang sejarah seni. Menariknya kajian dia sejarah seni. Tapi menariknya dia kaji rajah-rajah, lukisan-lukisan dalam manuskrip Melayu, manuskrip perubatan Melayu. Jadi dia reveal lah banyak kajian-kajian dia tunjuklah ni cara untuk penulis dulu tip Melayu ni lukis pasal jin, ni jembalang, ni atu, ni ada belaka. Dan salah satu manuskrip itu ia dapati daripada seorang Tok Imam di Kota Baru. Jadi masa dia buat syarah di UKM, ada soalan, mari katakan macam mana manuskrip tulisan pasal santau ini ada pada seorang Tok Imam. Maka dia kata itu bukan kerja saya tak kaji batu, saya kaji lukisan dia. Cuma dia kata kemungkinan benda tu dirampas daripada pengamal dan dia simpan sebagai Tok Imam. Ataupun yang kedua, kemungkinan dia memang duk pakai juga. Sebab kalau dia rapah, kenapa dia tidak musnahkan? Sebab benda tak ada faedah dan seumpamanya. Jadi menarik, tuan nak kata cukup menarik dengan sumber yang orientalis tinggal British, dengan sumber tok guru kita yang aliran tradisional, dengan pandangan-pandangan golongan reformis yang mari, menyebabkan alim Melayu ni nak faham orang Melayu mikir bahasa Islam ni. Siapa pula zaman moden ni mari hok ism apa semua, Allah tak mu'anar. Atau menarik sungguh untuk kita nak faham lagu mana ke pemikiran yang namanya pemikiran dalam beragama itu. Jadi untuk penutupnya nasihatlah Tok Muk kepada orang-orang muda ni lah yang 30 ke bawah, yang baru nak membina kerjaya mungkin, yang baru nak berhadapan dengan terlibat dengan pegawai-pegawai baru kerajaan yang nak terlibat dengan pengurusan Islam dan seumpamanya. Adik-adik siswa yang mungkin baru nak masuk universiti dan cari fokus. Mungkin Tok Muk ada nasihat lah untuk kita memperkemahkan isu-isu yang sedang kita bincang. Dia macam ni lah. Kalau kita nak jadi pemimpin ahli sunnah wal jamaah ke dalam konteks pembicaraan kita pada hari ini,
atau nak jadi pemimpin ikhwan ke pemimpin Jemaah lah, politik jemaah. Islam, jemaah Islamiah apa semua sekali, mana Islamiah apa semua sekali lah. Kita kena betul-betul fokus kepada mana yang inti dan kita tahu yang selainnya itu ialah remeh-temeh. Jadi sebagai seorang pemimpin, kalau kita sekadar berpegang kepada inti, tidak ada remeh-temeh, kita menutup aurat tanpa fashion. Maka baju kita ditolak oleh orang juga. Kalau kita banyakkan remeh-temeh dengan melupakan yang asal, yang semua sekali itu, maka kita gagal juga. Saya nak contoh macam ni lah, dalam bidang saya lah. Apa yang saya sangat berkelahi dengan pihak regulator dalam soal perbankan Islam. Saya kata yang pentingnya ialah konten, bukan form. Bila awak menekankan, terlampau menekankan soal format, sedangkan bila salah format, awak menyalahkan konten, itu tak betul. Tetapi awak kata, kalau format tu betul, konten tak betul, kena batal, yes. Tapi kalau konten tu dah betul, format tak berapa betul, ini kita kata fasad, bukan batal. Ini yang sebenar apa semua sekali. Tapi learn ni, dia orang semakin realize lah. Maknanya yang pentingnya ialah konten itu, kemudian form. Jadi maknanya bukan arti seorang pemimpin Islam itu dia menolak 100% tentang ilmu-ilmu yang kita katakan yang tak betul, yang apa semua sekali itu kan. Sebab kalau dia menolak 100%, dia menafikan mentaliti orang lain. Dia ada yang sesuai dengan mentaliti orang bawahan itu, biarlah orang bawah itu. Sebab itu iman Abu Bakar tu, kalau ditimbang semua dengan iman manusia, maka berat iman Abu Bakar lagi. Kemudian yang dihukum kerana berzina tu dalam kes Maiz, dalam Maiz tu. Lepas rejam, ada seorang anak siapa, anak Umar, anak siapa, meludah bencinya kepada Maiz tu, mayat Maiz tu kerana berzina dan mati dan lontar. Nabi kata, kamu jangan memperkecilkan Maiz. Maiz tu taubat dia lebih besar daripada taubat seluruh ahli Madinah. Dia orang bawahan. Dia bersalah tetapi dia sudah bertaubat. Macam juga bila saya timbulkan balik soal Soekarno. Soekarno tanya siapa dia tu. Dia kata macam mana orang perempuan ini boleh masuk syurga kerana hanya memberi minum seekor anjing di padang pasir. Sebab bagi dia besar benda tu. Pengorbanan yang besar, mungkin air itu ialah untuk dia minum. Jadi bagi kita sekarang ni duduk di Kuala Lumpur dengan air yang mewah, dengan apa semua sekali, itu dikatakan hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Oleh kerana itu, sebagai seorang pemimpin, kita perlu hati-hati menentukan mana isi, mana sumber sebenar keilmuan kita dan mana fashion. Jadi kita tak boleh menafikan fashion orang bawahan, tetapi kita pastikan bahawa kita mempunyai keunggulan yang hebat dapat diikuti oleh orang bawahan kita. Jadi sebab itulah kita boleh menjadi unggul. Itulah yang nak dilakukan oleh. Jadi kalau rakyat kita pakai azimat lah, pakai tangkal lah, pakai apa, okey. Jadi saya sekarang ni saya sedang mengikuti nama apa kita kami yang Indonesia tu, yang Quran yang profesor pengajian Quran tu, Shihab. Quran Shihab. Anak dia tak tuduh. Orang Mata Najwa. Najwa, orang kata macam mana Najwa tu tak tudung kepala.
Dia kata dia lari dah. Dia larilah sebenarnya. Dia pun tak suka anak dia tak tunduk kepala, tapi dia lari-lari lah. Dia kata awak yang buku kepala pun tidak mesti tunduk aurat. Sekali tu. Jadi benar-benar macam tu. Maknanya kita kena tahu meletakkan diri kita sebagai pemimpin dalam pergerakan itu. Itu yang saya nak sampaikan lah. Baik, Jangan masih Tok sampai Mok. kita terjumus menafikan orang bawahan. Okey. Baik, masih Tok Mok. Terus Dr. Kamil sebagai penutup, nasihat dan juga panduan kepada masyarakat, orang muda dan seumpamanya dalam isu-isu yang kita bincang hari ni. Satu anak nak ingatkan sikit. Jangan kata benda ni ustaz-ustaz saja. Orang bidang lain pun, tak katalah orang bidang architecture ke engineering ke, macam tu juga. Saya ambil contoh lah. Budaya Melayu ni. Rumah kita, rumah Perak, rumah Melaka, rumah Johor. Sedap kan duduk dengan angin. Sekarang ni dia pergi belajar di Eropah, di Barat. Wak klik rumah, wak kotak. Kotak daripada seminggu. Angin tak masuk, berapa tak masuk. Akhirnya kena pasal aircon pula. Pasal aircon pula sejuk pula. Kena baju kok pula. Ini maknanya cerita orang bertaklid ni, dari agama begitu kok, buat sains begitu kok. Lepas tu kita tengok pula, dia buat tanah-tanah. Dia buat qadi ke, biar mufti ke, semua pakai tanah benda cacat, nak kecil. Biar qadi ke, biar majlis agama ke. Tanah pun tak ada nak buat Islam. Padahal patutnya dia ada engineer tinggi, arkitek tinggi, balik pusing sikit lah. Supaya sesuai dengan alam Melayu ni, rumah ke, bangunan ke, tanah ke. Tapi dia pergi belajar, dia belajar juga. Dia balik hak tu lah, satu. Yang kedua saya setuju tak dia. Kalau kita mengajar benda baik, tak mengajar benda buruk, macam sekarang ni lah. Sekarang ni, mengajar di pondok, benda-benda baik. Tapi tak mengajar benda buruk. Akibat dia tu, suruh orang buat benda baik lah. Lepas tu kalau berlaku rasuah ke, ni masalahnya, minta maaf cakap lah. Orang duduk di pondok-pondok ke, sekolah Quran, tahfiz ke, dia minta sedekah tu. Baca ada aliyah uliya, khairum dari supla. Yang memberi, lebih baik pada menerima. Kita orang agama, semua projek nak program pergi minta sedekah. Malu. Jadi maksud saya di sini, maknanya nilai hadis tu kita nak terapkan. Jadi sekarang kita nak terapkan tu. Terak nah. Tapi dari segi penghayatannya, tak rasa malu minta beasiswa. Sekarang ni masalahnya, saya tak jadi timai dekat dulu. Ada ustaz-ustaz, ini tak sains surat gapuan ustaz. Dia tak nak sains dah, nak ambil buku teks. Buku teks ni untuk orang 1,000 ke bawah ya. Ustaz gaji 4,000 dah. Tak apa, dah sains lah. Maknanya hotu kita nak menipu lagi. Lepas tu, rumah tak cukup. Meminta lah. Rumah tak cukup. Pasal apa? Orang kaya pun pergi minta rumah murah. Depan tu ada kereta Mercedes, ada kereta Volvo. Rumah orang murah. Dia pakai ada bubuk rumah orang murah. Siapa dia? Orang gaji mahal lah kau. Profesor pergi juga. Minta rumah. Buat cik tu. Jadi ini masalah penghayatan. Jadi, rasa benda tu lah yang kita nak sebar kepada masyarakat. Bukan hanya pada agama lah. Orang lain mesti tengok 2 kali 5 je. Bak taklid. Cuma hak ni taklid Arab. Hak ni taklid Barat. Hak ni taklid agama. Hak ni taklid dunia. Tapi di segi taklid tu, macam ni. Macam saya kata, boleh perubatan. Memang ada Islam sebab usabat. Ubat tu sebab kepada jahat. Dan Nabi tu berubat. Tetapi kita jangan lupa. Nabi juga ajar nak tidur, baca doa ni, sakit, baca Fatihah, baca mu'awizatain. Itu pun maknanya, ya rohani pun kita ubat juga. Ni COVID ni, saya nak ajar kepada semua orang lah. Maknanya ni. Baca lah, satu saja. Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astaghiitsu. Lain SOP tu, baca hak tu, atau Allahumma aghithna. Itu doa minta ujian kan. Al-Abah baca hak tu ya. Tak boleh panjang-panjang, tapi biar ikhlas hati, taubat molek, insya-Allah lah Tuhan bagi. Jadi duk tunggu vaksin saja untuk jadi juga. Vaksin pun bukan tentunya takut kena vaksin pun kita pun jadi tak apa dah aku vaksin dah. Kena juga ubat pun kena, vaksin pun kena, doa pun kena, wirid pun kena. Sebab tu saya suruh satu lah, last sekali. Sebab tu tunggu kita untuk kenali tu. Dia baca wirid lepas sembahyang tu daripada Fatihah wa ilahukum sampai kepada akhir surah tu kan. Semua orang tengok hadis Nabi tu, hadis-hadis tu, hadis yang menyebabkan orang tu terlepas daripada segala penyakit-penyakit dan sebagainya. Sebab tu orang tua dari kita dulu,
walaupun dia tak ada pelajaran dan sebagainya, mungkin dia lebih sihat dari kita. Mungkin dia mana selain pada amalan tu maknanya ada doa-doa dan amalan-amalan yang sentiasa mereka baca untuk jaga diri, pagar rumah, pagar diri macam-macam lah. Jadi kita Allah juga tu. Taklah canggah ni asal banan ni. Allah. Baik, boleh pergi lagi ni Ana rasa ni, tapi sebab kita ni paling panjang hari ni. Sebab moderator pun mencelah jadi panel juga ni masalah. Ya. Okey, tak apa. Tapi Bagus. alhamdulillah Perbualan kita santai kan? adalah nampak santai sikit hari ni tapi serius sebenarnya. Ya, Isu. okey. Semoga yang mendengar. Tapi katanya Facebook pun ada isu sikit Dr. Basri kita bagi tahu. Ya. Tiba-tiba video ni kadang-kadang boleh hilang apa semua betul begini. Jadi pada sahabat-sahabat yang mendengar, Ana tak buka laptop tengok berapa orang yang tengok apa semua. Cuma Ana minta sungguh-sungguh share di Facebook masing-masing, di di WhatsApp masing-masing untuk kembangkan wacana buah fikir dua orang guru kita ni. Dan juga semua rakaman ni sebenarnya telah diupload dalam YouTube, bagi yang terlepas apa semua boleh tengok di sana. Dan ke depan kalau nak ada cadangan perbincangan apa boleh PM Ana melalui Facebook apa semua, tak ada masalah. Ana boleh sampai pada Ustaz Dr. Kamil Datuk Muk lah, insya-Allah. Jadi masih banyak yang sudi bersama. Ana tak dapat tengok berapa puluh orang, berapa ratus orang, ribu dia bersama kita ni. Harap-harap ribu lah. yang bersama hari ni. Jazakumullah khairan katsira, dan terutamanya pada Dr. Kamil dan juga Tok Muk atas komitmen setiap minggu. Dan mungkin minggu depan ada moderator baru kot. Kita gile-gile. Gile-gile tu jadi angin tu mungkin lain sikit, dah banyak lagi pencambuhan maklumat insya-Allah. Jadi masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.